Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang, taufik, hidayat, inayat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, yang mana ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Satu bulan yang mulia, satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah fardukan padanya puasa yang wajib pada siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk menunaikan qiyam, tidak sebagaimana pada bulan-bulan yang lain, tetapi qiyam yang kita boleh iktibar sebagai mukaththaf, iaitu qiyam yang mana dilakukan secara besar-besaran, disunatkan secara berjemaah, dihidupkan di masjid, dikhatamkan bacaan Al-Quran di dalamnya. Ini merupakan satu bulan yang mulia, satu bulan yang besar, satu bulan yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, hidayat kepada kita untuk meningkatkan amal ibadat kita pada bulan ini, supaya amalan kita diterima, dosa-dosa kita diampunkan, keadaan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, keluar daripada bulan ini dalam keadaan dosa diampunkan, Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Dan tujuan maksud utama daripada puasa itu sampai. Tujuan dan maksud utama daripada puasa itu sampai sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ayat yang masyhur berkaitan dengan kewajipan puasa Ramadan, iaitu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Sebab tu ustaz-ustaz kita bagi tahu, apabila kita melihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita akan dapati biasanya pada penghujungnya Allah Subhanahu wa taala akan menutup ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menutup ayat tersebut dengan apa? Allah Subhanahu wa taala akan tutup dengan sifat-sifat, ciri-ciri, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Sifat-sifat yang mana mahmudah ataupun sifat-sifat yang madmumah, sifat-sifat yang terpuji ataupun sifat-sifat yang tercela. Sifat yang terpuji biasanya Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu Allah menyukai. Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat-sifat yang terpuji tersebut dan orang-orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Adapun sifat-sifat yang tercela, biasanya Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu ya Allah Subhanahu wa taala membenci sifat tersebut dan orang yang mana bersifat dengan sifat tersebut. Jadi tujuan yang paling utama dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tak kiralah solat ataupun puasa, zakat, haji dan seumpamanya, ialah bagaimana sifat-sifat tersebut terhasil dan terbentuk dalam kehidupan kita sekira-kiranya Allah Subhanahu wa taala meredai, menyukai kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita peluang ini, maka ini merupakan satu peluang yang besar yang tidak boleh kita sia-siakan. Antara perkara yang selalu disebut oleh para ulama berkaitan dengan nikmat kehidupan, nikmat umur, nikmat masa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah bagaimana peluang ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, yang disebut oleh para ulama sebagai modal, kita dapat gunakan sebaik mungkin. Yang pertama adalah untuk kita bertaubat di atas segala dosa dan kesilapan kita yang lepas. Yang kedua adalah untuk kita memperbanyakkan amalan ibadat kita, untuk kita memperbaiki kehidupan kita, untuk kita buang segala keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya modal yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ini tidak sia-sia. Kita tidak sia-siakan, kita tidak buang begitu sahaja. Berapa ramai orang yang mana meninggalkan kita pada hari ini. Setiap hari, setiap saat detik kita dengar cerita tentang orang mati. Terutamanya pada zaman media sosial, zaman internet.
cerita sampai kepada kita dengan cepat, tersebar dengan luas. Jadi kita dengar kematian berlaku pada saban waktu, saban jam, saban minit, saban detik. Dan mereka telah habis modal mereka dalam kehidupan ini. Adapun kita, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kepada kita modal yang besar ini. Cuma ulama kita kata modal kehidupan kita umur ni dia macam air batu, dia macam ais. Kalau kita tak guna, dia akan mencair, dia akan berlalu begitu saja. Dia bukan macam modal emas, perak, wang ringgit. Yang mana kalau kita tak guna hari ini, kita boleh guna pada masa hadapan. Tetapi modal umur ni adalah seperti ais, seperti air batu. Yang mana kalau kita tidak gunakan, dia akan mencair, dia akan hilang. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayat kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar daripada baki masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni, supaya kita dapat gunakan dengan sebaik mungkin, dan bukan untuk kita berbangga dengan amal ibadat kita nak tulis dalam Facebook dan sekian dan sekian. Bukan itu dia punya tujuan, tetapi ialah kita berusaha sejauh yang kita mampu, sebaik yang kita mampu untuk kita mendapat kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah kasihan kepada kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Dengan amal kita, kita tidak boleh pergi ke mana-mana, tuan-tuan. Dengan amal kita, dengan solat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan puasa kita, penuh dengan kekurangan. Penuh dengan kekurangan. Dengan niat yang tidak ikhlas, dengan perasaan menunjuk-nunjuk, rukun tidak tahu ke mana, sunat tidak tahu ke mana. Amalan kita ni, sebenarnya kita malu untuk persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak ada nilai, tidak ada kualiti. Tetapi apa yang kita mampu buat, kita manusia. Jadi kita usaha sebaik mungkin, kita usaha seelok mungkin. Last sekali kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pujuk, kita rayu, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk maafkan segala kekurangan kita dalam amal kita, untuk ampunkan segala kekurangan kita, untuk ampunkan segala dosa kita, dan pandang kita dengan pandangan kesian belas, dan pandang kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah, kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kita dengan segala kekurangan kita. Allah Subhanahu Wa Taala terima kita, terima keluarga kita, terima kaum kerabat kita, terima orang kampung kita, terima guru-guru kita, terima kawan-kawan kita, terima orang yang buat baik pada kita dan seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab, untuk bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan sebenarnya mereka adalah sebaik-baik teman bagi kita semua. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa memanjangkan masa, kita terus kepada maksud daripada pertemuan kita lah. Sebab sekarang saya berada di Malaysia dan sekarang pun dah jam 6. Lepas ni nak berbuka puasa, lebih kurang ada dalam 1 jam suku lagi untuk berbuka puasa. Jadi saya tidak berhajat untuk bercakap panjang lah. Tidak sebagaimana saya berada di Jordan dulu, sebab saya ikut waktu Jordan. Saya buat tafsir ni selepas tarawih. Kalau di Malaysia tahun lepas dekat-dekat nak bersahur dah. Kemudian yang kelas hadis Sahih Muslim kita buat lepas waktu subuh. Di Malaysia mungkin dalam jam 10, jam 11 pagi pada waktu tersebut. Tapi sekarang sebab kita buat di Malaysia dan dekat dengan waktu berbuka puasa, jadi orang wanita kalau ada yang dengar mungkin mereka sibuk untuk persiapan berbuka puasa. Orang lelaki pun mungkin mereka sibuk dengan menolong isteri, paling kurang jaga anak, tolong apa yang mampu. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk menyempurnakan maksud ini. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tahun lepas saya buat kelas tafsir, walaupun saya bukanlah orang yang mampu dan layak untuk berkongsi dalam isu tafsir ini, tetapi kenapa saya iktibar dia sebagai kelas tafsir? Sebab kita baca kitab tafsir, kita baca tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah. Kita baca daripada awal juzuk 29 surah Tabarakalladzi, suratul Mulk, sehinggalah tak silap saya kita tertinggal satu surah Wal Mursalatu Urfa, tak silap saya, yang itulah yang last surah yang kita tak masuk pada tahun lepas. Lebih kurang dalam 10 surah yang mana kita telah baca. Cuma kita baca Tafsirul Jalalain dengan bantuan daripada Hasyiatul Jamal, Sulaiman Al-Jamal, yang mana dalam
tafsir Jalalain ni, Al-Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Suyuti rahimahullah, mereka telah tulis kitab tersebut di atas cara ahli tafsir lah, akan melibatkan perbahasan dari sudut bahasa, makna perkataan, dari sudut nahu, sarf, i'rab, dari sudut balaghah, kemudian ada dari sudut qiraat dan seumpamanya. Jadi perbahasan-perbahasan yang panjang. Jadi kita telah baca tafsir tersebut dengan bantuan daripada Hasyiatul Jamal. Adapun kali ini saya sebut sebagai tadabbur. Tadabbur ni dia bukan tafsir lah, senang cerita. More kepada kita cuba mencari pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita akan baca nanti. Cuma tidaklah orang kata tadabbur yang terlalu luas dan longgar sampai tidak ada perbahasan sedikit sebanyak daripada ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan tafsir, seperti i'rabnya, seperti dari sudut bahasanya, seperti hukum hakamnya dan lain-lainlah perkara yang dibahaskan di dalam ilmu tafsir. Cuma itu bukanlah prioriti utama, kerana satu, saya tak bawa balik kitab. Bila saya tak bawa balik kitab, walaupun ada dalam bentuk PDF, dalam phone, jadi benda tu susah. Kecil saya nak baca, saya nak highlight, saya nak tanda, jadi benda tu akan menyusahkan saya. So sekarang, khair insyaAllah kita akan pergi kepada tadabbur. Tadabbur pun surah-surah pilihan yang berdasarkan ilham yang Allah SWT bagi kepada saya untuk start dengan surah Luqman sebagai contoh. Jika habis selepas 3-4 hari, kita masuk surah As-Sajdah sebagai contoh. Lepas habis dalam 3-4 hari, mungkin ada ilham lain yang datang, kita akan teruskan. Yang penting, pada bulan puasa yang mulia ini, kita ada usaha. Di samping kita membaca Al-Quran, kita berusaha juga untuk mengetahui sedikit sebanyak isi kandungan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu di dalam ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang saya selalu sebut, Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah, ketika mana dalam satu bayan beliau kata, hari ini masalah Al-Quran pada kita bukan pada masalahnya bukan pada orang yang mana tidak solat, orang yang mana tidak membaca Quran, tidak puasa. Masalahnya timbul juga kepada orang yang mana adalah ahli solat. Orang yang mana berpuluh-puluh tahun telah menunaikan solat secara berjemaah di masjid, jaga solat sunat, jaga bacaan Al-Quran, jaga zikir dan seumpamanya. Dia ni orang yang mana bagus, Masya Allah. Tetapi ada satu kekurangan dalam hidup dia, iaitu dia tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berusaha untuk memahami wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Sehingga kan saya hafal apa yang beliau kata. Dia kata, "Ya Quran ikna ashnah pairam bancukah." Dia kata Quran ni dah jadi satu perkara yang mana utusan ataupun risalah yang mana tidak lagi relevan pada manusia. Hatta orang yang mana semayang, orang yang jaga semayang berjemaah, orang yang mana puasa sunat, solat sunat, baca Quran, berzikir dan seumpamanya, tetapi mereka tidak berusaha untuk mengetahui apakah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada umat manusia di dalam surah tersebut. Bahkan ada di kalangan kita yang mana telah baca surah-surah tertentu dalam kehidupan untuk tempoh puluhan tahun, tetapi dia tidak pernah tahu apakah isi kandungan surah yang beliau baca. Sebagai contoh surah Yasin, kita membesar daripada kecil sampai besar. Bahkan setiap minggu orang baca surah Yasin. Hari Khamis malam Jumaat. Tetapi adakah dia tahu apakah isi kandungan surah Yasin? Dia tak pernah tahu mungkin. Sebab dia tidak pernah belajar, dia tak pernah baca, dia tidak pernah dengar daripada guru-guru, daripada kawan-kawan dia yang ada kemampuan untuk menerangkan kepada dia. Surah Sajdah dengan surah Al-Insan. Berapa puluh tahun semayang subuh secara berjemaah di masjid. Semangat bila semayang subuh berjemaah di masjid pada hari Jumaat. Kadang-kadang dulu awal-awal masa kita tahu adanya sujud sajdah, kita bercerita kepada orang, sampaikan tersalah pula. Ada 3 rakaat dia kata semayang subuh. Subuh ni ada 3 rakaat. Cerita pada orang. Tapi selepas 20 tahun, 30 tahun, hadir solat subuh secara berjemaah pada hari Jumaat di masjid. Dengar imam baca surah Sajdah, dengar imam baca surah Al-Insan, tetapi dia tidak tahu pun apa kandungan, apa isi, apa perkara yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada dia.
supaya dia dapat ambil iktibar, ambil perhatian, supaya dia dapat tadabbur, supaya dia dapat fikir, supaya dia dapat amalkan dan sampaikan dalam kehidupan dia. Sebab tu Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah mengatakan, ya Quran ikna ashnah peram pancukahe, sesungguhnya Al-Quran ini telah menjadi satu risalah yang mana tidak lagi diberi perhatian, irrelevant. Kalau itu tidak penting, tidak signifikan dalam kehidupan orang yang telah digelar sebagai ahli masjid. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit usaha kita ni, yang mana usaha ini pun adalah daripada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kefahaman kepada saya dan tuan-tuan untuk memahami sekurang-kurangnya secara umum apakah isi kandungan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah-surah pilihan yang sentiasa kita baca ataupun sentiasa kita dengar dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan masuk kepada surah Luqman ini, ada beberapa perkara yang ingin saya peringatkan, walaupun saya dah sebut banyak kali di dalam kelas-kelas sebelum ini bila melibatkan tafsir ulumul Quran dan seumpamanya. Yang pertama sekali, apakah maksud daripada Al-Quran? Apakah isi kandungan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan, telah fokuskan, telah bagi tahu di dalam Al-Quran? Jadi ada ulama dia tulis kitab-kitab lah berkaitan dengan tema-tema dalam Al-Quran. Jadi setiap ulama mereka ada ijtihad mereka lah, tapi sebenarnya ijtihad ini bukanlah pada wujud ataupun tidak wujud tema itu. Sebenarnya dia lebih kepada bagaimana mengkelas-kelaskan tema tersebut di bawah orang kata tema-tema utama dan juga tema-tema sampingan ataupun kita sebut sebagai sub-tema. Bukan benda tu yang ulama lain sebut ni tidak diiktibar, tidak dikira oleh ulama lain yang tidak sebut perkara tersebut. Tidak, sebenarnya tema dalam Al-Quran itulah tema dia. Wujud itulah kewujudan tema-tema tersebut dalam Al-Quran. Cuma berbeza lagi cara ulama menulis. Ada ulama yang mana kembalikan kepada satu tema, ada ulama yang kembalikan kepada dua tema, ada ulama yang mana mengembalikan kepada 5 tema utama. Dan di bawah tema-tema utama ini adanya sub-tema, sub-tema, sub-tema. Sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan surah Al-Fatihah yang mana disebut sebagai Ummul Quran. Surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran, iaitu ibu bagi Al-Quran. Yang mana kalau kita tengok, setiap ayat yang ada di dalam surah-surah yang lain boleh dikembalikan kepada salah satu tema yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Boleh dikembalikan kepada salah satu tema yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi, ulama-ulama, walaupun mereka berselisih dalam, bukanlah berselisih itu perselisihan yang bersifat tadad, bertentangan, tidak. Dia berselisih dari sudut mengira ataupun menzahirkan satu-satu tema sebagai tema utama ataupun meletakkan sesuatu tema itu sebagai sub-tema. Jadi dalam aliran pengajian India dan juga Pakistan, antara kitab tafsir yang mana, antara kitab usul tafsir yang mana mereka pelajari ialah Al-Fawzul Kabir yang ditulis oleh Musnidul Hind, iaitu Syah Waliullah Ad-Dahlawi rahmatullah alaih. Jadi kitab ini merupakan muqarrar pengajian di madrasah-madrasah India Pakistan dan juga madrasah-madrasah yang mana mengikuti sistem ini. Jadi beliau rahimahullah telah mengembalikan tema Al-Quran ini kepada 5 tema utama lah, ataupun 5 poin ataupun fokus yang utama, sebagaimana telah saya sebutkan di dalam permulaan tafsir surah Tabarakalladzi, suratul Mulk pada Ramadan yang lepas. Yang pertama ialah berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid iaitu berkaitan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan af'al Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam bab tauhid ini Allah Subhanahu Wa Taala ada 2 cara. Yang pertama untuk isbat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan, ketinggian, keizzahan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah dengan cara untuk negate, untuk membatalkan, untuk menafikan perkara-perkara yang mana bertentangan dan juga melanggar tauhid. Jadi apabila melibatkan perkara-perkara yang mana bertentangan, yang melanggar tauhid, Allah Subhanahu Wa Taala fokuskan kepada mujadalah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala fokus kepada perdebatan dengan
kaum-kaum yang mana bertentangan dengan tauhid yang ada pada waktu tersebut. Dan wujud sehinggalah ke hari ini, dia punya essence dia ialah sama, cuma mungkin dengan nama yang lain, bentuk yang lain, wasilah, cara yang lain. Tetapi yang paling penting itulah essence perkara-perkara yang mana melanggar tauhid. Ketika mana berada pada zaman Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala telah membatalkan akidah kaum musyrikin. Akidah kaum musyrikin yang mana akidah mereka yang paling penting sekali ialah akidah syirik lah, yang mana mereka mengatakan adanya Tuhan ataupun kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada sesetengah perkara yang mana mereka ni ada kuasa untuk melakukan sesuatu. Mereka ni ada kuasa untuk melakukan sesuatu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka, ataupun mereka i'tiqad adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun itu bukanlah orang kata aliran yang mainstream. Aliran yang mainstream ialah mereka i'tiqad Tuhan satu, tetapi mereka menyembah patung-patung berhala yang asalnya adalah orang-orang yang saleh di kalangan umat terdahulu yang mati. Kemudian mereka i'tiqad mereka ni ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebahagian kuasa kepada mereka untuk mentadbir alam dan seumpamanya. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya apa? Supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah syirik yang berlaku di kalangan mainstream ahli Mekah pada waktu tersebut. Tidak dinafikan ada juga mereka yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana memuja bintang-bintang dan seumpamanya, walaupun itu bukanlah syirik yang mainstream pada waktu tersebut. Ala kullin, Allah Subhanahu Wa Taala telah membatalkan akidah syirik mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan dalil-dalil bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang esa. Tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini kecuali semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Mereka tidak ada kedudukan yang tinggi sebagaimana didakwa oleh musyrikin Mekah. Bahkan mereka bukan anak Tuhan. Ada yang mengatakan bahawasanya malaikat anak Tuhan dan seumpamanya adalah intipati-intipati akidah syirik yang telah dipegang oleh kaum musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Dan antara perkara yang disebut di dalam mujadalah, perdebatan dengan golongan musyrikin Mekah ialah berkaitan dengan kebangkitan semula pada hari kiamat, berkaitan syurga neraka, kemudian berkaitan nubuwah, iaitu kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan risalah Al-Quran. Al-Quran bukannya daripada pihak Nabi, bukan Nabi reka-reka, bukan khurafat, bahkan dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai panduan dan juga petunjuk. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan dua puak baru, iaitu puak ahli kitab, iaitu Yahudi dan juga Nasara. Maka berlakulah di sana mujadalah berkaitan dengan penyelewengan-penyelewengan yang ada di dalam agama Yahudi dan juga Nasara. Sebahagian daripada Yahudi, sebahagian daripada Nasara, mereka mengatakan bahawasanya Uzair, di sisi sebahagian Yahudi mengatakan bahawasanya Uzair alaihissalam ialah anak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian Nasara mengatakan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini menjadi topik perdebatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli kitab daripada dua agama ini melalui perantaraan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara perkara yang dibahaskan juga ialah berkaitan nubuwah, iaitu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, iaitu penutup bagi segala nabi. Kemudian berkaitan dengan mukjizat Al-Quran sebagai kitab yang terakhir, dan juga menerangkan apakah penyelewengan yang telah dilakukan oleh rahib-rahib dan juga pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga bercerita tentang golongan munafiqin yang ada di Madinah pada waktu tersebut, yang mana mereka menzahirkan keislaman mereka, tetapi di dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran dan juga kebencian kepada Islam. Jadi ini yang pertama, topik yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah melalui cari isbat, mensabitkan sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengisbatkan tauhid, menafikan sifat-sifat kekurangan dan seumpamanya. Dan yang kedua ialah dengan cara negate, membatalkan akidah-akidah yang rosak yang mana telah dipegang oleh kaum musyrikin, Yahudi, Nasara dan juga munafiqin. Yang kedua, fokus bagi Al-Quran ataupun fokus dalam Al-Quran ialah berkaitan dengan hukum hakam tasyri', berkaitan dengan salat, berkaitan dengan puasa, zakat, jihad, haji dan seumpamanya. Cuma sebagaimana kita tahu, perkara-perkara ini tidak diterangkan secara detail oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan tanggungjawab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan detail-detail tersebut melalui hadis-hadis baginda, sama ada hadis qauli iaitu hadis percakapan ataupun hadis fi'li iaitu hadis perbuatan. Dan di sisi kita umat Islam, kita beriman dan kita yakin bahawasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk kita imani, untuk kita ikuti dan untuk kita jadikan sebagai sumber perundangan di dalam agama kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bercakap mengikut hawa nafsu baginda, bahkan sesungguhnya ia adalah wahyu yang mana telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran akan kewajipan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu mentaati Allah dan juga hendaklah kamu mentaati Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga orang yang mana telah diberikan tanggungjawab untuk mengurus urusan kamu. Jadi para ulama tafsir kata ulil amri di sini ada dua, satu pemerintahan keduniaan dan satu lagi ialah urusan keagamaan. Jadi urusan keagamaan ini melibatkan para ulama. Bagaimana mereka mengistimbatkan, mengeluarkan hukum hakam, pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah untuk disampaikan kepada golongan yang mana tidak ada ilmu pengetahuan, yang kita namakan sebagai golongan layman, sebagai orang awam, yang mana mereka tidak ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum, memahami hukum daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah secara direct. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah Subhanahu wa taala cerita bagaimana kalaulah umat manusia ini apabila sampai kepada mereka wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika mereka tidak ada kemampuan untuk memahami, tidak cukup alat, tidak cukup dia punya kriteria yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengembalikan ketika mana wujudnya Nabi SAW, mereka kembalikan kemuskilan mereka kepada Nabi. Ketika mana wafatnya baginda Nabi SAW, mereka mengembalikan kemuskilan tersebut kepada siapa? Kepada ulil amri minkum. Kembalikan kepada ulil amri. Dalam kes agama, kembalikan kepada para ulama. Ulama mujtahidin yang mana telah diperakui oleh umat. Mereka ada kelayakan untuk bercakap, untuk menerangkan, untuk menzahirkan hukum hakam Allah. Bukan reka hukum baru, tetapi untuk menzahirkan, untuk menerangkan, untuk menyampaikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan, perintahkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah fardukan, perintahkan kepada umat manusia. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Nescaya orang-orang yang mana ada kemampuan, mereka akan dapat istinbat. Istinbat ni dapat keluarkan hukum, dapat present the hukum kepada umat manusia yang tidak ada kemampuan. Jadi tuan-tuan, hukum hakam ni merupakan fokus kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Cumanya ia datang dalam bentuk mujmal. Dia datang dalam bentuk tidak detail. Detail itu telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diterangkan kepada umat manusia. Cumanya bila kita cerita bab fiqh ni tuan-tuan, akan jadi panjanglah perbahasan dia nanti. Akan jadi panjang perbahasan dia nanti. Dia akan membawa kepada isu mazhab, perbezaan pendapat para ulama, apa yang perlu dibuat oleh layman apabila adanya perbezaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang tidak mu'tabar, berkaitan ta'assub mazhab dan seumpamanya. Apa yang mana mereka perlu buat, hak ni dia ada dia punya medan yang asing lah, dia ada dia punya tempat yang asing untuk dibahaskan. Kemudian yang ketiga ialah at-tadhkir bi ala'illah, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan juga di dalam Al-Quran berkaitan dengan
nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan penciptaan langit dan juga bumi, makhluk yang ada di langit, di bumi, antara langit dan juga bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mudahkan bumi ini untuk umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan umat manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Lebih kurang gitu kot ayat dia. Saya pun jadi confused kan. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Kami telah tundukkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi, di lautan untuk kemudahan umat manusia. Inilah sekali tuan-tuan akan membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala juga, akan membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan kekuasaan dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan ketinggian dia, kemuliaan dia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang harus, yang wajib disembah, ditaati, kerana dialah Allah Subhanahu Wa Taala pemilik 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan bukti-bukti ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan bukti-bukti ini. Dia panggil da'wa ma'ad dalil. Allah Subhanahu Wa Taala claim bahawasanya dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang satu-satunya yang layak disembah, yang layak ditaati, yang layak dipatuhi, tanpa ada satu kuasa lain pun yang patut disembah, yang patut disembah, yang patut ditaati, patut dituruti selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bawakan bukti-bukti tersebut, dalil-dalil tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang kejadian langit dan juga bumi, sistem sunnatullah yang ada di langit dan bumi, dari sudut tumbuhannya, dari sudut hidupan daratnya, hidupan lautnya, sistem matahari, bulan, bintang, melalui sistem pertukaran 4 musim, apa yang berlaku di dalam dunia ini yang selalu dibongkar ataupun yang dikaji oleh para saintis daripada pelbagai bidang. Ia akhir sekali menunjukkan kepada kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil at-tadhkir bi ala'illah, iaitu mengingatkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu fokus yang ketiga. Yang keempat ialah at-tadhkir bi ayyamillah, iaitu memberi peringatan kepada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dalam dunia ini, terutama yang berlaku kepada umat manusia terdahulu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah rekodkan cerita-cerita mereka bersama nabi-nabi mereka. Kaum yang mana ingkar, kaum yang mana kufur, kaum yang mana tidak beriman dengan nabi tersebut, bagaimana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah musnahkan mereka. Dan kaum yang mana beriman dengan nabi-nabi tersebut, yang mempercayai, beriman, mengamalkan ajaran nabi-nabi tersebut, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kejayaan kepada mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan bahawasanya kaum yang mana tidak beriman, dia akan berkesudahan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan kaum yang beriman dia akan berkesudahan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu fokus yang keempat, dan fokus yang keempat berkait dengannya ialah fokus yang kelima, iaitu menceritakan tentang kehidupan selepas daripada mati. Bermula daripada sebelum matilah, hari kiamat dan seumpamanya, kemudian apa yang berlaku di pada mahsyar, tentang timbangan amal dan kesudahan umat manusia sama ada syurga ataupun neraka. Bagi golongan yang mana mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan nabi yang diutuskan, beriman dengan wahyu yang diutuskan, mereka beramal dan mereka menjadikan kehidupan mereka mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi mereka kesudahannya ialah syurga. Adapun golongan yang kufur, tidak beriman, maka kesudahan mereka ialah neraka. Adapun golongan yang mana beriman tetapi melakukan dosa dan seumpamanya, maka mereka dengan dosa-dosa mereka melayakkan mereka untuk masuk neraka, tetapi akhir sekali mereka akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan kekal di dalam neraka jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa mereka daripada awal. Adapun jika Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa mereka daripada awal, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat fadl, kelebihan, dengan rahmat daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kerana kita layak untuk masuk syurga itu. Jadi tuan-tuan, ini merupakan 5 poin ataupun fokus utama yang disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi rahmatullahi alaih di dalam kitab dia Al-Fawzul Kabir, berkaitan dengan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Dan perkara ini jugalah yang disebut lebih kurang oleh Maulana ataupun Mufti Taqi Uthmani hafizahullah di dalam kitab beliau Ulumul Quran. Dan ada sebahagian ustaz kita mengembalikan
semua tema-tema ini kepada satu tema yang utama, iaitu tema tauhid. Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama, tema tauhid sebagaimana disebut oleh Syekh Walillah Ad-Dahlawi, jelaslah. Kemudian hukum hakam pula, dia adalah didirikan di atas tauhid. Kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada wahyu, bagaimana dia nak amalkan hukum hakam tersebut? Maka dia kembali kepada tauhid juga. Kemudian at-tadhkir bi alaillah juga kembali kepada tauhid, iaitu melibatkan tauhid rububiyah. Sebagai contoh, Allah SWT menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Apabila manusia berkesedaran bahawasanya Allah SWT itu adalah Rabb, yang mana di tangannya ialah pentadbiran 7 petala langit, 7 petala bumi, pentadbiran mutlak, maka dia akan beribadat menyembah hanya senya Tuhan ini sahaja. Yang last sekali disebut sebagai tauhid uluhiyah. Dan tauhid al-asma' wa sifat samalah, dia akan ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan tauhid rububiyah juga. Al-asma' wa sifat ada kaitan dengan tauhid rububiyah juga. Ada kaitan dengan tauhid uluhiyah juga. Asalnya tauhid al-asma' wa sifat ni tidak diasingkan sebagai pembahagian, tetapi kerana telah berlaku perselisihan yang besar di kalangan umat Islam berkaitan dengan masalah sifat, ayat-ayat sifat, akhbar sifat dan seumpamanya, maka ulama-ulama yang kemudian mereka datang, mereka telah buat pembahagian secara zahir, secara jelas, secara khusus akan tauhid al-asma' wa sifat. Kemudian at-tadhkir bi ayyamillah berkaitan dengan kaum-kaum terdahulu, apa yang Allah SWT telah lakukan terhadap dunia dan isinya, maka ia juga berkaitan dengan tauhid. Kejayaan berpaksi kepada tauhid. Kegagalan, kehancuran, azab berpaksi kepada tauhid. Nampak tak? Dan yang kelima iaitu berkaitan dengan apa yang berlaku pada hari kiamat dan apa yang berlaku selepas hari kiamat, melibatkan syurga dan neraka. Dia juga adalah berkaitan tauhid. Siapa yang beriman akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Siapa yang mana kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, ini adalah merupakan fokus utama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk faham perkara ini, untuk hadam perkara ini. Dan apabila kita baca Quran, kita cuba untuk kembalikan setiap ayat yang kita baca kepada 5 topik ini. Untuk kita kembalikan kepada 5 topik ini supaya kita dapat letak perkara-perkara yang sama di bawah topik yang sama untuk lebih kita mudah faham. Jadi tuan-tuan, sekarang jam 6.38, hampir 6.40. Saya rasa kita berhenti untuk setakat inilah dulu. Kita mulakan surah Luqman esok. Sebab ini mukaddimah ini ialah mukaddimah yang mana penting untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, supaya apa? Supaya bila kita baca sesuatu perkara tu, kita akan faham lah. Bila kita baca sesuatu perkara, kita baca sesuatu ayat, kita baca sesuatu cerita ataupun apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu, kita akan faham Allah SWT sedang cerita tentang perkara apa. Ataupun hari ini kita bagi mukaddimah sikit lagi berkaitan dengan surah Luqman. Ulama berbeza pendapat lah tentang surah Luqman ni, adakah dia ni surah Makkiyah ataupun ada di dalamnya ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Okey, ini juga satu mukaddimah yang penting lah. Ulama ulumul Quran, mereka berbeza pendapat dalam mengkelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada Makkiyah dan juga Madaniyah. Ada ayat yang disebut sebagai Makkiyah dan ada ayat yang disebut sebagai Madaniyah, iaitu ayat yang mana bersifat Madinah dan ada ayat yang bersifat Mekah. Cumanya, bagaimanakah pengkelasan mereka kepada Makkiyah dan juga Madaniyah? Ada beberapa pendapat lah. Tetapi pendapat yang masyhur dan sahih di sisi ulama-ulama ulumul Quran ialah ayat Makkiyah ialah ayat yang mana turun sebelum hijrah. Tidak kiralah ia turun di mana. Dan ayat Madaniyah ialah ayat yang mana turun selepas hijrah walaupun turunnya di Mekah. Walaupun turun dalam perjalanan. Nampak tak? Walaupun turun ketika mana Hajjatul Wada', walaupun turun ketika mana dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk Hajjatul Wada', walaupun turun selepas pembukaan kota Mekah di Hunain, tetapi kerana turunnya selepas hijrah, maka ia dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Adapun ayat yang mana turun sebelum hijrah, ia dikategorikan sebagai ayat Makkiyah.
walaupun turun semasa musafir, walaupun turun semasa dalam perjalanan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi itu yang pertamalah. Kemudian adalah ciri-ciri yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan ayat-ayat makkiyah, berkaitan dengan ayat-ayat madaniyah. Kalau secara umumnya ayat-ayat makkiyah ni dia akan berkaitan dengan tauhid lah, berkaitan dengan kenabian, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan kebangkitan semula, iaitu membatalkan akidah ahli syirik. Dan dia ada dia punya pattern ayat dia. Biasanya perkataan dia susah-susah. Kemudian ayat dia pendek-pendek sebagaimana kita tahulah daripada juzuk 29, juzuk 30. Dia punya tema-tema tidak lari daripada perkara-perkara tersebut. Kemudian ayat Madaniyah ni pula berkaitan dengan ahli kitab, berkaitan dengan Nasara, Yahudi, berkaitan dengan munafiqin, kemudian ayat-ayat hukum, dan biasanya ayat dia panjang-panjang berkaitan dengan hukum hakam dan seumpamanya lah. Jadi itu antara ciri-ciri ayat Madaniyah yang disebut oleh para ulama. Jadi tuan-tuan, surah Luqman ni ada ulama yang kata keseluruhannya ialah Makkiyah. Ada yang kata sebahagian besarnya ialah Makkiyah, kecuali ada yang kata 2 ayat turunnya di Madinah. Ada yang kata 3 ayat turunnya di Madinah. Jadi secara umumnya kalau kita tengok isi kandungan surah Luqman ni, kalau kita tengok tuan-tuan, pada 5 ayat yang pertama dia cerita tentang Al-Quran, mukjizat terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicerita ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita tengok ni dalam ayat yang keempat ni, alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi kerana timbulnya sebutan wa yu'tunaz zakah, mereka memberikan zakat. Sebahagian ulama mengatakan tak, surah ini ialah surah Madaniyah sebab zakat telah difardukan di Madinah. Nanti insya-Allah kita akan ceritalah sedikit sebanyak benda ni. Tapi nak bagi tahu bahawasanya 5 ayat yang pertama fokus kepada Al-Quran dan juga ciri orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala cerita apa yang berlaku di kalangan ahli Mekah yang mana menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka berusaha untuk memalingkan manusia daripada Al-Quran. Kemudian Allah SWT datangkan bukti-bukti keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah, Tuhan yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas itu wasiat-wasiat yang telah disampaikan oleh Luqman kepada anak dia. Ulama selisih pendapat, ada yang kata Luqman ialah nabi, ada yang kata bukan nabi. Tetapi yang paling penting sekali, satu muka surat yang kedua ni tuan-tuan adalah berkaitan dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anak dia yang mana menjadi pengajaran yang besar kepada kita. Kemudian kembali Allah SWT cerita tentang kekuasaan dia, kekuatan dia, bukti-bukti, dan Allah SWT telah tutup surah ini berkaitan dengan perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan kita akan go through ayat-ayat daripada surah ini secara ringkas. Tidaklah sebagaimana pengajian tafsir yang mana membahaskan i'rab, balaghah, qiraat dan seumpamanya, tapi kita akan cuba untuk menyebutkan faedah-faedah daripada tafsir juga, tetapi bukanlah fokus dan tujuan utama, kerana tujuan utama ialah adalah untuk kita tadabbur, iaitu untuk kita memahami apakah isi kandungan utama daripada ayat-ayat yang ada di dalam surah-surah yang kita akan bacakan sepanjang bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal dan sampaikan. Jadi ada lebih kurang dalam setengah jam lagi tuan-tuan sebelum kita berbuka puasa. Maka gunakanlah waktu yang ada ini untuk persiapan sekadarnya. Kemudian jadikan masa-masa yang banyak daripada masa yang berbaki ini untuk kita tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita melakukan amal ibadat, untuk kita baca Quran, zikir, dan jangan lupa untuk doa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk kampung halaman kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan keselamatan kita di dunia dan juga akhirat. Doakan semoga Allah SWT redha kepada kita semua. Allah SWT terima kita semua dengan segala kekurangan yang kita ada. Untuk Allah SWT ampunkan kita, masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.